Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Syufi. Saya Hadi Zahmi Birazak, Matrix A 11449. Saya akan bentangkan ulasan individu. Dari perbincangan yang akan saya bentangkan adalah pertikaian perdagangan antarabangsa, international trade dispute, dan pengurusan makroekonomi antarabangsa, international macroeconomic management. Yang pertama, pertikaian perdagangan antarabangsa, international trade dispute. Antara kes yang terkini melibatkan pertikaian perdagangan antarabangsa adalah mengenai resolusi minyak sawit dan penambangan hutan Kesatuan Eropah EU. Malaysia telah memfailkan aduan berkenaan tindakan Kesatuan Eropah EU yang bertindak menggunakan sekatan minyak sawit daripada masuk ke dalam negara mereka. Malaysia meminta perlindungan WTO untuk menyiasat langkah-langkah yang diambil oleh EU dan negara anggotanya yang mempengaruhi minyak sawit dan biofuel berasaskan tanaman sawit. Malaysia mendakwa bahawa langkah-langkah yang dicabar oleh negara-negara anggota EU, Perancis dan Lithuania tidak konsisten dengan perjanjian WTO mengenai yang pertama, teknikal terhadap perdagangan. Yang kedua, perjanjian umum tarif dan perdagangan 1994. Yang ketiga, perjanjian subsidi dan langkah-langkah kontrak. Aduan yang difailkan kepada WTO ini merupakan aduan kedua seumpamanya selepas Indonesia. Ini kerana Indonesia merupakan negara utama dalam pengeluaran minyak sawit. Oleh itu, mereka bertindak untuk memfailkan aduan terhadap WTO terlebih dahulu. Malaysia terlebih dahulu menggunakan proses profiling aduan kepada WTO pada bulan Disember 2019 yang merupakan kes ke-593. Bagi menyelesaikan masalah pertikaian perdagangan antarabangsa ini, WTO bertanggungjawab sebagai panel bukan kerajaan untuk menyelesaikan perdagangan antarabangsa melalui kaedah konsultasi yang mana menerima aduan daripada pelbagai pihak ataupun negara berkenaan perdagangan antarabangsa. Apabila seterusnya pada peringkat pertikaian dan perundingan untuk di mana mereka bertanggungjawab untuk menilai dan meneliti dan serta menyiasat berkenaan dengan aduan yang difailkan oleh negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia yang memfailkan aduan mengenai resolusi minyak sawit. Antara isi kandungan resolusi minyak sawit dan penambangan hutan Kesatuan Eropah. Yang pertama, penggunaan minyak dan lemak lain. Kesatuan Eropah menggesa Suruhanjaya dengan negara anggotanya untuk membina polisi bagi memanfaatkan bekalan lemak minyak mentega dan hasilkan di EU untuk mengurangkan kebergantungan terhadap minyak sawit yang diimport dari negara ketiga. Ini berdasarkan kepada kajian dilakukan oleh Persatuan Makanan Eropah yang mendapati bahawa yang kedua, kesihatan. Kesihatan Eropah menggesa Suruhanjaya dan negara-negara anggotanya untuk melakukan kempen memberi maklumat kepada pengguna mengenai ciri khas minyak sawit bertujuan untuk melindungi kesihatan mereka dan menggalakkan penggunaan maklumat tersebut. Ini berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Agensi Keselamatan Makanan Eropah EFSA yang mendapati bahawa terdapat kajian bahawa makanan minyak sawit, minyak sayur yang diproses termasuklah minyak sawit mengandungi bahan
genotoksik dan karsinogenik yang boleh menyebabkan masalah kesihatan kepada manusia. Yang ketiga, Kesihatan Eropah mendakwa bahawa penanaman minyak sawit penyebab utama pengembangan hutan hujan tropika. Mereka mengambil maklum bahawa minyak sawit merupakan pengeluaran minyak sawit merupakan punca utama yang menyebabkan kepada penebangan hutan hujan tropika dalam skala besar yang melibatkan negara pengeluar iaitu Malaysia dan Indonesia yang bersama-sama menyumbang kepada 85% pengeluaran minyak sawit global. Oleh itu mereka sektor Eropah ini mengambil maklum bahawa 73% daripada hutan global berlaku akibat pembukaan tanah untuk pertanian komoditi dengan 40% penebangan hutan global disebabkan oleh penangkaran tanah dalam skala besar kepada ladang kelapa sawit. Dan seterusnya keempat yang memberi impak pada komuniti setempat ambil alih tanah dan pertanian kecil. Yang kelima, pertumbuhan sawit sebagai biofuel. Kesihatan Eropah mengambil maklum bahawa permintaan minyak sawit adalah besar di Eropah disebabkan oleh penggunaan biofuel. Saya dapat mengambil maklum bahawa 70% daripada biofuel yang digunakan dihasilkan dalam Eropah, manakala 23% daripadanya merupakan hasil daripada minyak sawit yang dikeluarkan oleh Indonesia dan selebihnya daripada susu soya. Yang keenam, dialog bersama negara pengeluar sawit untuk tali urus yang baik. Pengurusan makroekonomi antarabangsa. Kes yang terkini mengenai pengurusan makroekonomi antarabangsa adalah kenaan penyelarasan tindak balas terhadap pandemik COVID-19. Pada awal pandemik, pemerintah dunia masing-masing mengambil pendekatan untuk terus melaksanakan tindak balas yang sesuai tanpa bincang dengan negara lain bagi mengawal penularan pandemik ini. Antara ialah dengan menutup sempadan negara mereka serta menggunakan sekadar ekspor ke atas peralatan perubatan dan ubatan. Kronologi penyelarasan tindak balas terhadap pandemik ini boleh dilihat pada negara ini sebagai ini, iaitu pada 3 Mac 2020. Menteri Menteri Kewangan bagi negara Kumpulan 7 G7 telah mengadakan mesyuarat tergempar secara maya bagi mengambil tindakan secara agresif secara bersama. Hasil pada mesyuarat ini menyebabkan berlakunya kejatuhan yang mendadak dalam pasaran saham Amerika Syarikat dan negara Eropah. Pada 16 Mac 2020, para pemimpin negara G7 mengadakan sidang kemuncak melalui telekonferensi untuk membincangkan dan meneraskan tindak balas dasar mereka terhadap kejatuhan ekonomi dari segi penyebaran global COVID-19. Daripada hasil mesyuarat yang dilakukan oleh pemimpin negara G7 ini, mereka berikrar bahawa mereka bersedia untuk bekerjasama dalam usaha penyelidikan dan pengembangan vaksin, menambahkan kapasiti perubatan
Menugaskan Menteri Kewangan untuk berkoordinasi secara mingguan dan terus melaporkan kepada IMF, Bank Dunia serta organisasi antarabangsa, menggerakkan segala polisi termasuklah dasar fiskal dan monetary, melaksanakan tindakan besar untuk menyokong pekerja, syarikat dan sektor yang terjejas teruk. Uh, kumpulan kumpulan negara G20, G20 lebih lambat untuk bertindak menangani wabak ini. Walaupun koordinasi G20 meluas dan kritikal dalam tindak balas terhadap krisis kewangan global tahun 2008-2009, beberapa faktor dilihat menjadi penghalang dalam koordinasi G20 iaitu yang pertama pentadbiran Trump mengutamakan dasar luar Amerika Utama ataupun American First yang komited terhadap suatu perkara yang membawa kepada multilateralism. Yang kedua, pengurusi G20 2020 iaitu Arab Saudi terlibat dalam pertikaian mengenai amalan hak asasi manusia. Secara tradisinya, uh, pengurusi G7 dan G20 akan berubah secara tahunan pada uh, bagi tahun 2020, pengurusi G20 adalah Saudi Arabia. Saudi Arabia ni terlibat dalam skandal beberapa hak asasi manusia dan keperhatian lebih diberi kepada Australia kerana pengurusinya iaitu Perdana Mahkota Saudi Muhammad bin Salman terlibat dalam perang Yaman dan terlibat dalam amalan hak asasi manusia. Ketiga, penurunan harga minyak mentah. Dan keempat, perdagangan antara Amerika Syarikat dan China. Pada bulan April, Temanteraya lah perjanjian G20 mengenai pelaksanaan hutang bagi negara berkembang rendah. Menteri Kewangan G20 bersetuju untuk menghentikan pembayaran hutang untuk negara termiskin di dunia akhir tahun 2020. Sekian daripada saya. Terima kasih.